Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukasyafa ghaibu lil fuqarah ila siratin mustaqim. Alhamdulillah alladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurniaan Allah, rahmat Allah, inayah Allah, hidayah Allah dan berbagai-bagai nikmat yang Allah curahkan kepada kita daripada alam roh hingga sekarang. Nikmat-nikmat Allah tidak pernah putus. Dan terutama nikmat yang paling besar iaitu nikmat Allah menganugerahi kepada kita nikmat hidup, di mana sebelum ini kita belum ada disebut ada lagi. Kosong, tak ada apa pun. Belum ada lagi kita. Lagi Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kita belum ada apa. Waktu itu Allah Subhanahu wa taala sendiri, esa, dan tidak memerlukan untuk menjadikan apa juga makhluk-makhluknya yang dia boleh jadikan. Dan Allah Subhanahu wa taala tak perlu untuk jadikan makhluk untuk memuji kepadanya, kerana Allah Subhanahu wa taala dia maha sempurna. Dan bukanlah pula dia menciptakan kita untuk dia itu berasa kurang untuk menyuruh dia tu disembah. Hingga lagi kita kurang arif, kurang memahami maksud-maksud Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita. Itu yang menyebabkan kita tersasar ataupun lari daripada landasan yang sebenar. Kerana kita masih lagi menganggap sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan kita adalah satu amalan yang kita menyembah kepada Allah, ataupun kita bawakan kepada Allah seolah-olah Allah itu mengharap kita punya amalan. Tapi apabila kita sudah kenal diri, kenal Allah, maka kita menafikan itu semua. Sebab itu semua adalah angan-angan. Sebab Allah Subhanahu wa taala bila kita dah kenal, Allah memperkenalkan diri Allah kepada kita, maka kita tidak lagi merasa ada keakuan diri. Dialah cukup menyembah dirinya sendiri dengan kelakuan ibadah yang kita lakukan, iaitu amalan soleh, berlandaskan innal ladzina amanu. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang paling besar Allah cabut, kata Rasulullah SAW, kurang lebih maksudnya adalah nikmat khusyuk kepada Allah. Malangnya nasib kita ini, di akhir zaman tanda-tandanya adalah ditarik kekhusyukan kita kepada Allah. Rasa takut kita kepada Allah tak ada. Rasa malu tak ada. Itu termasuk dalam bahagian khusyuk kepada Allah. Dalam solat pun boleh lagi main-main dengan Allah Ta'ala. Kerana kita kurang arif, kurang mengenal dan tak mahu mengenal Allah. Kita yang tahu apa yang aku buat amalan, apa engkau nak bagi aku ya Allah. Begitu kurang ajar kita. Betul malang nasib kita. Kalau kita tidak ubah, diri kita yang mengundang malang. Sebab Allah dah menjelaskan kepada kita, innal ladzina amanu, aku bersumpah, orang yang benar-benar meyakini, mengimaniku itu, baru dia itu orang-orang yang aku pastikan dia itu orang beriman. Tetapi harus mengenal diri, mengenal Allah. Tapi kalau kita tak mengenal diri, tak mengenal Allah, Allah panggil innal ladzina amanu, jangan syok. Jangan syok sendiri. Belum lagi kita ini belajar kenal diri, kenal Allah. Belum lagi kita diuji,
Belum lagi kita disebut beriman. Hanya perkataan Allah tu khusus untuk orang-orang dah kenal diri, kenal Allah. Tapi kita melangkahi seolah-olah Allah sebut tu innal ladzina amanu, akulah orang yang beriman. Tapi belum diuji. Masalahnya kita mengakui tanpa ada iktiraf. Iktiraf dia siapa? Ada tak kita merasakan keakuan diri itu setelah kita hapuskan? Kalau masih lagi ada lagi keakuan diri, itu bukan beriman. Minta maaf saya cakap. Saya bukan nak lukakan hati siapa-siapa, tapi saya sayang. Saya nak semua yang hadir, yang pendengar-pendengar YouTube, semua saya jelaskan sejelas-jelasnya. Supaya kita jangan tertipu di dunia ini. Kita belum kenal Allah, kita belum betul-betul beriman, mengimani bahawa kita tidak ada, yang ada hanya Allah. Jangan tertipu. Banyak saya tengok. Pasal Allah SWT dah bagi tahu pada Nabi Muhammad SAW. Akhir zaman umat ni masalahnya nanti adalah hilang, dicabut rasa khusyuk kepada Allah disebabkan tidak kenal diri, tidak kenal Allah. Dia sebut nama Allah juga, tapi rasa getaran hatinya, rindu, takut, harap pada Allah tu. Tapi disebutkan harta, disebutkan keturunan dia hebat, naik bulu roma dia naik. Sebutkan harta kekayaan, dapat projek ni, dia naik semangat. Tapi disebutkan dia Allahu Akbar, tak ada getar. Tak ada rasa getaran, betapa ruginya, betapa malangnya nasibnya. Dunia telah menipu. Dunia seisinya telah menipu kita. Sebab apa? Masih lagi kita berkhayal. Sejak mula Allah menciptakan, dalam diskusi Allah bagi tahu kurang lebih maksudnya, sejak mula aku menciptakan dunia, tidak lebih aku pandang dunia ni seperti sebutir pasir di tepi pantai. Begitu sekali Allah nak menjelaskan. Apa yang dimaksudkan dunia adalah harta, wanita, kedudukan. Yang tiga ni yang paling berat di dalam dunia ni, yang susah kita nak tinggalkan. Jadi di dalam mengenal Allah ni akan mengupaskan. Dan Allah akan menunjukkan cara untuk kita mengolahkan supaya dunia pula mencari kita. Dunia akan mengejar kita sebab bila kita hendakkan Allah. Itu maksudnya. Bukan maknanya kita mengenal Allah sahaja kata kita tinggalkan dulu. Tak. Memang nampak kita tinggalkan dunia, tetapi dunia itu mengejar kita supaya kita ini tunduk pada dunia. Tapi kita bila dah belajar kenal diri, kenal Allah, maka hati kita sentiasa rasa keasyikan dengan Allah, rasa takut betul-betul kepada Allah. Sebab ini ketakutan kepada Allah ni adalah anugerah daripada Allah. Sebab takut kebanyakan daripada kita, saya dah jelaskan di tempoh hari, takut kita salah hala tujukan takut tu tadi. Kalau nak keluar duit untuk infak, untuk berjihad, takut kita. Takut apa? Aku cari rezeki susah-susah nak bagi dengan dia. Takut tu tadi salah pasang. Kebanyakan kita letakkan takut tu tak pada tempat. Tapi Allah memberi kepada kita sedikit minal khaufi wal ju', sedikit rasa takut tu supaya kita tahu takut yang macam mana. Kita takut ada rasa keakuan diri. Itu harus kita takut betul-betul. Macam mana? Hal-hal yang menyangkut kepada keduniaan tu harus kita jauhkan. Hal-hal sangkut pada Allah Ta'ala harus kita takut. Kita harus tak mau ada keakuan diri. Bagaimana nak olahkan? Olahkan tu kita tengok wa fi anfusikum apalah tu. Selalu kita perhati dalam diri kita. Saya pun selalu kena perhatikan. Silap ya detik nafas kita turun naik, kita rasa kita yang naikkan nafas, kita turunkan dah kena dah. Sebab antara naik nafas dan turun dan berhenti ada detikkan anzala ala abdihil kitabah. Walam yaj'allahu turunnya, bersyukur kita turunnya. Yang dipanggil tadi yang Allah yang menurunkan. Apa bentuk antara susah senang, sakit ke, sehat ke, di situ ada turun dua antara tu. Dan kita nak olahkan antara dua tu supaya itu datangnya daripada Allah. Dan dua tu tetap
ada. Yang mustahak sekali kita rasakan itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita nak pegang, itu yang kita nak perhatikan. Wa fi anfusikum afalat. Kalau susah yang datang menimpa kita detik itu, kita tukar, ya Allah, susah ini, tumbuhan aku tak menjadi, ataupun aku kegelisahan, ini tak mustahak ya Allah. Yang mustahak Engkau. Allah kan. Ini skill, maknanya kita sendiri yang nak perang benda tu. Jangan jadikan sesuatu itu menyebabkan kita dengan Allah terhijab. Temporary dah bagi tahu kan. Apa saja pun, kenikmatan itu jangan sampai kita terhijab dengan Allah. Jadi kita dapat nikmat, kita kata, ya Allah, nikmat ni daripada Engkau. Engkau tu lebih nikmat daripada. Ya Allah, sedapnya cempedak ni. Engkau tu lebih yang menciptakan yang lebih tukarkan cepat, tukar. Jadi apa pun berlaku dalam keadaan kita, mustahakkan nombor satu ilahun wa nombor satukan Allah. Jadi kita kena ajar diri kita. Kalau kita tak ajar diri kita, maka kita tidak akan dapat husnul khatimah. Tu tak semestinya dalam keadaan kita sakaratul maut. Sekarang ni kita nak husnul khatimah kan. Sekarang ni kita nak jadikan diri kita dalam keadaan baik. Apa keadaan husnul? Husnul baik. Baik kematian, baik dalam hidup. Apa tu? Iaitu sentiasa merasakan bahagia, tenang dengan Allah. Saat-saat kematian nanti menjelang, iaitu saat sakaratul maut. Sakaratul tu bahasa Arab apa Ustaz? Sakaral tu. Mabuk atau gila, dalam keadaan yang tak tahan. Kalau maut tu sakaral maut, makna tak tahan sangat menghadapi maut tu punya kesakitan. Sampai jadi mabuk, sampai jadi hilang. Jadi di saat itu ada juga sakaral dalam keadaan mabuk, yang mana kita sakit sikit je kita dah lupa yang lain. Itu sakaral juga. Tapi macam mana kita nak ajar? Umpama sakit gigi, ada sakaral dia. Mabuk, lupa kita dah. Semua jadi seolah-olah sakit dah. Sakit gigi dah. Mabuk kita. Hayal kita kat situ. Jadi macam mana kita nak olah? Ya Allah, ni sakit ya Allah. Lupa Engkau lagi lawan kan. Ini lawan. Ini kita kena, ini nama perang. Kalau yang nak sikit ni gigi kita tak boleh nak berjuang lawan, maka kita janganlah mengharap nanti sakaratul maut tadi yang lebih kemuncak daripada mabuk, segala mabuk, sakit, iaitu kemuncak waktu kita nak dicabut nyawa. Jadi dia ajar. Bila dia diajar, saya dah ceritakan Mansur Al-Alash tu. Ketika dia disalib, nak dipaku tangan dia tu, paku. Waktu tu dia tenang, setenang-tenangnya. Muka dia bermohon kepada Allah, jangan biarkan orang memandang mukaku, memandang muka wajahku, melainkan memandang Engkau ya Allah. Begitu juga dia disalib, dah keadaan yang sangat sakit, dia daging dia dikelah-kelah, jatuh darah menitik-nitik mengalir, membuat huruf lafaz la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Semua orang tengok, dan muka dia tenang, berseri-seri memandang wajah Allah, dan orang memandang nampak cahaya tu. Tak ada wajah yang kesakitan wajah, tolong lepaskan aku, tak ada. Ini dia ajar. Bukan maknanya dia terus jadi macam tu. Dia ajar diri dia daripada sikit sakaral-sakaral yang lain. Mabuk-mabuk yang sakit yang lain tu dia ajar. Jadi diri kita ni kena ajar. Allah bagi kita sakit tu untuk kita naik taraf. Naik makom. Naik makom pertama, dia ampunkan dosa kita dan dinaikkan darjat kita. Darjat macam mana? Darjat kita betul-betul kita tenang hanya dengan Allah. Itulah dia darjat. Bukan darjat kita naik tinggi tapi kita jauh dengan Allah. Tak. Lagi kita rasa kena salib pun kita tenang. Tetap rasa dengan Allah. Tenangnya. Hingga datang Nabi Hidin. Sakaratul maut dia tadi masuk. Hingga datang wali-wali Allah. Melihat malaikat-malaikat disuruh turun. Lihatkan macam mana Allah Ta'ala bangga lihat hamba dia meneguh, memegang kalimah la ilaha illallah. Sampai Allah suruh. Last sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambutnya.
Ya Allah, tak nak ke kita kematian disambut oleh para wali Allah, disambut oleh malaikat, menunggu roh kita keluar. Tak nak ke kita? Jadi inilah cara dia yang Allah bagi pada kita. Kita selalu merasakan Allah. Jangan merasa ada keakuan dia. Sebab punca akan menjadi kita tidak rasa lazat, kita tidak ada rasa takut dengan Allah, kita tak ada rasa bergetar dengan Allah bila sebut nama Allah, adalah puncanya adalah kita tidak kenal diri. Dan bila tak kenal diri memang susahlah nak kenal Allah. Kita nak terus kenal Allah tak boleh. Jadi harus tangga dia mengenal diri. Allah sendiri kata wa fi anfusikum, lihat dia. Engkau ke yang bernapas? Engkau ke bernyawa? Milik roh tu dalam tu yang roh tu urusan aku. Jadi aku yang menguruskan, aku menyentuh pada nyawa. Nyawa menyentuh pada hati, hati menyambungkan kepada tubuh. Maka bergerak tubuh engkau mengatakan engkau. Tak kau tengok wa fi anfusikum afala tu. Tak kau memikirkan melihat. Tak ke dia yang menggerakkan. Dia yang datangkan peti-peti suara dalam diri kita untuk menyuarakan kalam-kalam ni tadi. Dan dia yang mengeluarkan speaker untuk kita menangkap, merakam perkataan-perkataan yang keluar daripada kalam dia tu tadi. Dan tak lain yang rakam sekali yang dengar sami' Allahu lima, tetap dia juga yang dengar. Ada kita lagi? Tak ada. Itulah kenikmatan bila kita betul-betul hilang keakuan diri kita. Bukan makna orang kata macam orang yang tak belajar kenal diri, kenal Allah, dia kata apa? Nanti bila tak apa, si Haji ni bila dah tak ada diri jadi gila lah. La haula wala quwwata. Kita serah kepada Allah yang Maha Sempurna pula jadi gila pula. Jadi lagi baiklah, kan? Kalau kita yang serah pada diri kita sendiri, itu yang jahanam. Itu yang berpuluh kali gila sebenarnya. Tak betul. Rasulullah SAW sendiri berdoa. Rasulullah SAW dah disempurnakan oleh Allah. Tetap juga, ya Allah, jangan biarkan aku mengurus diriku sendiri walau sesaat, walau sekelip mata. Itu dah tentu manusia agung. Masih lagi serahkan diri pada Allah SWT. Ada mujizat, ada macam-macam, tapi tak terus gunakan. Tetap akhlak dia, ya Allah, apa aku perlu buat, ya Allah? Tetap juga berakhlak dengan Allah. Wa hablu minallah. Itu saya cakap tadi. Beruntung kita masih lagi di peringkat penghujung pengakhir zaman ini. Allah memberikan. Memang Rasulullah dah bagi tahu ada nanti umatku jadi penghujung zaman ni, ada yang cahayanya seperti cahaya nabi-nabi. Tu. Sahabat tanya, apakah amalan dia? Sampai begitu sekali cahayanya. Dia hidup berkasih sayang. Bila orang dah kenal diri, kenal Allah, hidup dia berkasih sayang. Dia bukan berkasih sayang untuk kepada keluarga dia. Kalau Johor, aku kawan dengan orang Johor je lah. Kalau Melaka, aku kawan Melaka. Tak. Dia luas. Orang yang kenal diri, kenal Allah ni, bila dia dapat kasih sayang yang sebenar daripada Allah, bukan saja kepada manusia. Yang Islam, yang tak Islam pun dia kasih sayang. Saya susah nak cakap nanti. Kasih sayang ni luas. Sebab dia nampak seluruh sekalian alam ni adalah makhluk-makhluk Allah. Kalau orang dapat kenal diri, kenal Allah, dia akan dianugerahkan, iaitu innahu min Sulaiman wa innahu bismillah. Dia akan dapat kasih sayang tu, anugerah kasih sayang tinggi. Kasih sayang ni adalah bahagia. Dia tak ada musuh. Nabi Sulaiman cincinnya dicuri oleh iblis. Tapi dia tak marah dengan iblis. Iblis dia menyamar jadi Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, khatim dia cincin dia, kalau nak masuk bilik air tak boleh. Sebab ada kalimah la ilaha illallah Sulaiman Nabi Allah. Cahaya star. Kan star kita tengok batu cincin tu, star. Tapi ni star dia berbentuk la ilaha illallah Sulaiman. Dia punya ring dia diamond. Ni bukan saya reka-reka, saya diperlihatkan sendiri. Tadi bila tengok ni, dia punya cahaya dia la ilaha illallah Sulaiman. Kalau matahari naik,
hilang cahaya matahari tu, terang lagi lah. Pakai je kita nak cakap dengan siapa, kuda ke apa ke, semua cakap. Dia boleh jawab, kita boleh dengar, kita faham, dia pun kita cakap pun dia faham. Itu cincin Nabi Sulaiman. Siapa je yang pakai tu. Tapi diuji oleh Allah SWT. Nabi Sulaiman setiap kali nak masuk dalam toilet, dia akan serah satu orang jaga yang duduk dalam depan pintu toilet tu, dalam cengkera mutiara tiram tu besar, disimpan, dia jaga, disimpan. Tapi Nabi Sulaiman satu hari tu Nabi Sulaiman masuk, simpan, dia pun masuk toilet, keluar. Sebelum keluar, iblis menyamar jadi Nabi Sulaiman, minta cincin tu. Dia pun yang menjaga tu bagilah, pasal dia menyamar Nabi Sulaiman. Bila dah ambil pakai, dia boleh lah berkuasa lah. Nabi Sulaiman pun keluar. Nabi Sulaiman keluar, dia minta, dia kata, engkau bukan Nabi Sulaiman, itu dah ambil tadi. Kau menyamar Nabi Sulaiman yang kena halau. Tapi Nabi Sulaiman tetap tenang. Kalau kita perang lah kan, ni tak ada. Dia tenang, dia jadi nelayan berbulan-bulan, bersabar, Allah Ta'ala uji. Sebab dia lebih bergantung pada Allah, bukan bergantung pada itu yang kita nak ambil faham. Apa pun segala, apa pun hebat macam mana pun, itu masih tergantungan itu tak kuat. Tergantungan kita adalah kepada Allah. Gantung pada isteri, gantung pada suami, gantung pada anak, itu semua kita tidak boleh bergantung. Pergantungan kita semata-mata, kalau kita bergantung lagi kepada itu, maka kita akan diuji. Maka itu bersedia untuk selalu bergantung kepada Allah. Apa pun semua ni hak milik Allah. Kita sekadar untuk kasih sayang untuk supaya mereka ala ta'lu alayya wa tuni, datang kepada kita dan duduk dengan kita, supaya kita ajak Muslim, iaitu menyerah diri kepada Allah, sama-sama kita ajakkan kasih sayang tu kepada. Jadi sekalian alam ni, kalau kita dapat kasih sayang yang macam mana Nabi Sulaiman dapat, maka seluruh sekalian alam ni dia memandang dengan kasih sayang. Dia tak marah dengan iblis, dia tak ada, dia sekadar cerita Allah. Dia tetap kasih sayang. Masa macam kita selalunya anak-anak kita masa dulu kecil-kecil kan, ni kita dah jadi datuk. Dulu masa anak kita kecil-kecil menangis, kadang-kadang kita jadi macam tekanan. Ni nangis, tu nangis, kecil-kecil kan. Tapi bila kita dah meningkat, dah jadi datuk kan, dah ada cucu, kita merindui suara-suara yang tu tadi. Dia bertukar tau. Dulunya masa kita Allah anak ni, tapi bila satu masa nanti, bila kita dah makin meningkat umur, anak-anak kita dah makin besar, kita teringin dah. Jadi cucu kita pula kita sayang. Anak kita marah cucu kita jangan marah. Kita. Sebab kita dah merasai, maknanya suara-suara tu adalah suara-suara indah, suara-suara. Begitulah nanti pertukaran tu akan terjadi bila kita diuji oleh Allah SWT. Saya berzikir 20,000 3 bulan. Kita tak dapat lagi apa tu kemanisan kita berzikir 3 bulan tu tadi, 20,000 satu malam. Tapi bila kita lupa kita dah buat 3 bulan tu, kan? Kita lupa tau. Kita dah buat 3 bulan tu. Kemudian kita kena sakit waktu tu. Kita tak boleh buat. Di waktu kita kena sakit itu, Allah angkat yang lebih daripada 3 bulan punya anugerah yang Allah bagi. Mungkin 60 tahun punya tingkatan dia nak naik. Dengan Allah bagi sakit. Kita ingat kita buat 3 bulan tu, nak dapat tu katalah 20 kekuatan 20 lah. Contohnya kita akan nak. Tapi rupanya kita lupakan tu, kita buat aja ikhlas betul-betul. Engkau lah ya Allah. Kita kena sakit, disakitkan Allah. Kita tak boleh buat langsung. Kita serah pada Allah. Di waktu itu rupanya Allah angkat. Kerana Allah ni tidak boleh dipaksa. Tapi Allah tahu apa dia nak buat dengan kita. Fahami maknanya akhlak kita dengan Allah, kita kena fahami. Jangan kita memaksa kita buat 3 bulan. Mesti nak Allah. Kau kata 3 bulan.
Kau kata tarawih ni malam ni aku dapat ni. 27 ni ganjil, malam ni kau aku nak lah itu. Nah, jangan memaksa Allah. Memang Allah menjanjikan ada. Lailatul Qadri khairun min malam 1000 bulan. Memanglah, tapi jangan dipaksa. Kalau dipaksa nanti kita akan dapat apa yang kita nak. Sebenarnya Allah nak bagi lebih. Duit saya ada 10,000. Sekali hilang 5,000. Menangislah saya. Mana duit aku hilang? Habis orang kata, pergi jumpa je wali Allah tu, doa. Dia doa mustajab. Kita pun pergi jumpa. Tolonglah wali Allah. Duit saya hilang 10,000, tinggal 5,000. Tolong dapatkan balik. Dia pun doa. Dia doa, duit tu dah jatuh depan kita, 5,000. Tak sempat wali Allah tu nak ambil, nak bagi kita. Kita dah, inilah duit aku. Punya gelojoh kita tadi. Kan? Tu. Seolah-olah belum lagi apa-apa, kita dah ambil cepat nak upah tu. Kita nampak gitu. Dia wali Allah bagi. Bila dah dapat 5,000 tadi, duit tu, kita dapat balik 5,000. Tadinya nangis kita, nada dia 10. Sebab duit ni hilang. Kedukaan kita 10 dia punya. Tapi ni kali dapat lagi duka lagi. Kita lagi, ya Allah, kalau tak hilang tadi kan dah ada 15,000. Punya kita terlupa tau. Kita ni manusia, selalu Allah tak kena ajar kita. Allah tu boleh ajar kita. Kita tadi dah lah 10,000, hilang 5,000. Kita minta pada Allah, minta pada wali Allah turun 5,000. Dah 10,000, dalam pada dapat 10,000 kalau tak hilang kan ada 15,000. Punya bodohnya kita ni. Tu nak bagi tahu tu. Kita manusia sering begitu. Jadi macam mana kita nak buangkan tabiat perangai kita yang gitu, serakah begitu. Kita tak cukup merasakan dengan Allah tu tadi. Hingga kan kita masih lagi nampak yang lebih. Padahal Allah tu dah hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita dah kenal diri, kenal Allah, kan beruntung kita kan. Kita rasakan Allah dah, yang lain tak dapat pun tak apa, betul tak? Tapi kita membohong, sebenarnya kita tak dapat Allah. Ada benda lain lagi kita ajatnya, Allah tahu. Jadi buangkan sifat tu tadi. Takutlah kita betul-betul kepada Allah. Kita nakkan betul-betul Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab hal macam ni bukan boleh dibuat-buat. Kalau cakap-cakap apa boleh bohong, tapi perangai yang dalam tu. Maka tu kita belajar kenal diri, kenal Allah, kita beruntung. Kita tahu sifat-sifat yang dalam kenal diri tu, sifat-sifat perangai kita kenal. Maka tu kita nak buang, sebab sifat-sifat tu yang jadi kita berat. Sifat-sifat yang keakuan diri ni menyebabkan kita rasa tak cukup. Tak cukup. Ada 10,000, nak 20,000. 20,000 nak 30,000. Sampai hak orang pun nak kita nak nanti dah. Jadi penyakit. Penyakit apa? Tamak. Tapi kalau kita kasih sayang, kita kenal diri, kenal Allah, berapa pun kita rasa nikmat dia pada Allah. Malahan lebih rasa muka kita bahagia, kita ceria, cukup apa yang ada. Bahagia tu tadi yang mahal tadi kita rasakan dengan Allah. Ya Allah, untungnya aku, ya Allah. Aku beruntung, ya Allah, kau jadikan aku beruntung, ya Allah. Kita nak jadi diri kita sendiri. Sebab kita dah kenal diri, kenal Allah. Tapi kalau kita tak kenal diri, tak kenal Allah, beratlah. Tak cukup aja. Sampai bila? Sampai bila-bila pun tak cukup. Tapi belajarlah kenal diri, kenal Allah. Ya, kita akan faham nanti, ya Allah, apa erti kebahagiaan yang sebenar. Kebahagiaan sebenar adalah kita merasakan dengan Allah sentiasa. Kita memang tak nak ada keakuan diri. Kita nak dia je. Sebab di situlah manis yang tiada pahit yang Rasulullah SAW bagi tahu. Jadi amaliahkan dalam kehidupan kita, tak lain. Kami semua, para rasul, para nabi-nabi, semua wali-wali Allah, semua nak, maknanya manusia tu kenal diri, kenal Allah. Sebab Nabi SAW bagi tahu rahsia, dia kata, siapa yang belajar kenal diri, kenal Allah, dia dapat kenal diri, kenal Allah tu, itulah syafaat aku. Dan tentu kat dunia kita dapat syafaat, apatah lagi di akhirat. Jadi nak dapat syafaat Nabi SAW, tak payah tunggu akhirat. Cari jalan kenal diri, kenal Allah. Bila kita dapat, itulah syafaat
Nabi Muhammad. Sebab Nabi berkeinginan kita kenal Tuhan, kenal diri, kenal. Itu sangat-sangat dia prihatin kepada kita. Dia akan tengok kita. Kalau dia kita kaya ke, kita apa buat pun, Rasulullah tak bahagia lagi. Tapi kalau kita kenal diri, kenal Allah, Rasulullah bahagia. Membahagiakan Rasulullah. Sebab Rasulullah nak kita selamat. Bila kenal diri, kenal Allah tu, kita berada dalam benteng, Rasulullah lega lah. Dia cari orang umat dia yang lain. Jangan ada seorang pun umatku yang tak kenal diri, tak kenal Allah. Rasulullah risau. Dia sujud, dia akan berdoa. Ampunkan, bukakan ya Rasulullah. Punya sayang Rasulullah kepada kita. Jadi bila kita dapat pula kenal diri, kenal Allah, kita pula pun bersifat gitu, betul? Kita tak nampak orang tu kaya ke, orang tu macam mana pun kondisi dia. Kita tak heran. Yang kita pandang, adakah dia kenal diri, kenal Allah. Kalau dia tak kenal diri, kenal Allah, macam mana aku nak dekati, kasih sayang dengan dia, nak rangkul dia, supaya nanti bila dia pun sayang aku balik, aku akan ceritakan tentang kenal diri, kenal Allah, supaya dia dapat. Hala tuju prihatin kita tu kepada mengajakkan, mengesahkan Allah. Tapi dengan cara kasih sayang. Sebab tandanya orang tu dah kenal diri, kenal Allah, kasih sayang dia makin menebal. Bukan saja pada diri, keluarga, kaum, tetapi sekalian alam. Hingga dia pandang iblis pun dia kesian. Sian iblis dapat watak macam ni. Macam mana kita nak dapatkan kaedah yang Rasulullah SAW bawa dalam kehidupan. Ini kita harus kenal diri, kenal Allah. Allah yang mengajar Nabi SAW akhlak. Jadi akhlak yang ada pada Rasulullah tu akhlak Allah. Maka tu Allah kata dia tu Muhammad khuluqin azim. Mempunyai akhlak yang sangat tinggi. Sebab siapa yang guru yang ajar? Dan dia itu menunjukkan, Nabi Muhammad SAW tu menunjukkan akhlak Allah Ta'ala. Terlihat apa akhlak Rasulullah, itulah akhlak Allah Ta'ala. Dibaling batu, didoakan. Allah tadi kita berbuat maksiat dengan Allah, Allah bagi rezeki lagi. Boleh Allah sekat rezeki. Tapi hari-hari juga kau buat pun maksiat 20 tahun. Kan? Tetap rezeki, makan, minum, tetap nafas kau tetap Allah bagi. Sabur. Allah tu maha sabar. Allah merendahkan dirinya. Allah merendahkan dirinya untuk menunjukkan bahawa dia tu sabar. Tu. Jadi kita beruntung kerana Allah anugerahkan kepada kita ilmu di sisi Allah, iaitu ilmu kenal diri, kenal Allah. Inilah ilmu laduni. Untuk nak dapat ilmu laduni harus kenal diri, kenal Allah. Bila kita dah kenal diri, kenal Allah, tak adalah keakuan diri. Bila tak ada keakuan diri, penuhlah masuk anzala ala abdihil, kita kepada hambanya yang betul-betul tak ada apa-apa. Masuklah nanti kalam-kalam suci daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini nikmatnya. Bila kita betul-betul rasa kesucian. Kita bukan bergantung kepada upah, tapi kita bergantung kepada menjaga kesucian. Menjaga kesucian ni lebih sulit lagi daripada menjaga amal. Amal tu maknanya setiap malam kita nak tahajud 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, kita jaga tu. Kan? Tapi kalau menjaga kesucian ni 24 jam. Kita rasa ada keakuan diri tu tak suci dah. Tu menjaga kesucian tu tadi. Dan menjaga kesucian ni sangat dicintai oleh Allah, Rasul dan juga para malaikat. Wali-wali Allah akan menyintai kita. Kerana kita menjaga kesucian. Sebab dalam kehidupan kita kadang-kadang ada seseorang yang kita benci, tak kesucian tu. Masih ada lagi sikit kebencian. Tak kira dengan siapa-siapa pun. Semua kita baik, ada seorang ni kita tak baik, tetap tak kesucian. Kesucian ni seluruh diri kita tengok, ada tak kita ada sangkut dengan siapa-siapa. Termasuk diri kita, ada sangkut tak dengan keakuan diri. Tetap juga tak kesucian. Jadi macam mana kita mohonlah kepada Allah kekuatan, hanya Allah boleh mensucikan. Allah yang boleh mensuci. Mintalah kepada Ya Allah, Engkau yang boleh mensucikan diri.
Amalanku apa semua ya Allah tidak lebih mustahak dan tidak ada apa-apa pun, melainkan kau bersihkan aku, kau sucikan aku. Itu yang harapan. Sebab kita lagi banyak beramal, kadang-kadang lebih banyak, kadang-kadang kalau tak belajar kenal diri, kenal Allah, kita lagi banyak beramal, 20 tahun, 30 tahun kita pergi masjid, kita ahli masjid, kita akan berasa, oh aku ahli masjid. Betul? Sebab kita tak belajar kenal diri, kenal Allah. Tapi bila kita belajar kenal diri Allah, kita tak mau ingat. Semalam punya ibadah pun kita tak nak. Malam tadi punya ibadah kita malah nak ingat. Itu semua Allah Ta'ala punya. Betul? Ringan badan kita. Kesucian. Tapi bila ada kotor, berat. Tersangkut kita buat. Apa pun rasa macam tak manis kita dengan Allah. Carilah. Skill-skill ni tadi semua Allah Ta'ala dah bagi. Kita on buat. Rasalah sendiri. Bila tak ada keakuan diri, rasa sendiri. Manisnya hidup kita dengan berkehidupan dengan Allah. Pelajari itu. Saya nak bagi contoh tadi, tajuk apa tajuk tadi? Takut. Apa? Takut. Menghargai kurniaan takut yang Allah bagi. Takut ni banyak macam jenis takut. Kalau nak ceritakan takut, ini takut dengan suami, takut dengan isteri, takut dengan anak, takut meniaga pasal malam, hari hujan. Takut ni bermacam-macam jenis takut. Kalau kita nak tulis dalam buku, banyak takut ni. Beribu kan. Tapi takut macam mana yang Allah bagi, takut tu, saya nak pecahkan sikit takut. Pernah tak kita dengar macam mana 7 orang pemuda kafir yang dia duduk dalam gua, dia takut. Ketakutan dia tu macam mana? Saidina Abu Bakar dengan Rasulullah, takutnya Saidina Abu Bakar, takut tu macam mana? Jadi supaya kita tahu makam-makam takut tu. Jadi penduduk kafir ni dia masuk, dia menyorok, Allah suruh sembunyi dalam gua. Dalam dia duduk dalam gua, dia muka dia ketakutan sangat. Hingga Allah bagi tahu kan, kalau kita lihat muka ketakutan dia, kita pun ngeri tengok dia, kita lari lintang pukang. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala beritahu. Ketakutan penduduk, 7 penduduk kafir itu dengan anjing. Wajah orang yang takut. Dia takut macam mana punya takut? Itu tadi. Kita pernah tak mengalami takut yang amat sangat? Kita tak mengalami, cuma kita dimomok-momokkan. Jangan lalu kat pokok besar tu malam-malam. Ada kepala hantu terbang tu. Macam-macam. Kita belum melihat, tapi kita diceritakan, kita dah rasa takut kan. Nak lalu pun tak nak kan? Sebab dah orang kampung seorang-seorang, padahal tak ada apa pun. Pokok tu pokok buah kuinin, buah mangga apa? Buah bacang. Bila malam kan berkilat, nampak macam benda tak elok. Padahal tak ada pun. Jadi takut macam mana? Sebenarnya kita dimomokkan takut dengan makhluk. Sebenarnya penduduk kafir tu dia bukan dimomokkan takut dengan makhluk. Yang battalion tu apa nak pancung hidup atau mati dia. Memang dia takut tu, tapi dia lebih takut ada keakuan diri. Boleh tak faham maknanya? Kita baca surah Kahfi, cuba perhatikan. Ayat keberapa tu mengatakan? Kalau kamu lihat mereka punya ketakutan, kamu akan lari lintang pukang. Kalau kamu ngintai tengok dia punya takut, wajah dia punya ketakutan. Macam kita, tak tahulah kamu orang, dah pernah lalu di kubur tengah malam, tiba-tiba benda tak elok terbang berlubang tengah. Malam, tapi kita nampak ni. Macam mana ketakutan tu? Tak kencing-kencing kita lari kan? Hilang diri kita. Betul? Orang pun tak pernah tengok muka orang yang ketakutan. Filem adalah tunjuk, tapi tak real kan? Pernah? Pertama, ada tak pernah mengalami gitu. Kedua, pernah tak kita tengok orang ketakutan dalam keadaan dia nampak benda macam tu? Tapi penduduk kafir tu apa yang dia nampak ketakutan dia tu? Itu Allah Ta'ala nak ajar kita. Dia nak mengajar kita takut yang macam mana yang sampai kita ni
lebih takut lagi. Maknanya kalau datang pun tadi benda yang mengerikan lah. Kita tak takut lagi dengan benda. Sebab kita lebih takut kan. Macam mana kita nak olahkan? Maka orang dulu dia suruh kita pergi bertapa kat gua ataupun kuburan. Supaya nak tengok macam mana ketakutan kita ke Allah ke ataupun ketakutan dengan. Kalau tak buat macam tu tak dapat. Kalau dia buat, mau cerita Piramli kan dia buat kan. Satu kat kubur, satu kat apa? Telaga, satu kat dalam rumah lama kan. Itu sebenarnya nak menguji keimanan sebenarnya kalau kita. Jadi kita kena buat. Nabi-nabi ke gua pun ada. Nak betul-betul. Sebelum Rasulullah SAW tu, Rasulullah pernah lari. Masa kecil Rasulullah nampak ketakutan, Rasulullah lari. Makhluk yang ngeri kan. Rasulullah lari. Dia teringat balik. Ya Allah. Bila aku dah tahu takut yang sebenar, mana benda-benda yang takut tu hilang. Sebab takut yang sebenar tu kepada Allah bila ada rasa keakuan diri. Itulah penduduk kafir tu dia dapat itulah tadi. Maka Allah Ta'ala lindungkan dia. Gua tu bukan besar sangat pun. Tapi sebabkan dia betul-betul takut kepada Allah, ngerinya dia kalau diingat ada keakuan diri, muka dia ketakutan sangat. Seperti nampak hantu. Lebih lagi kalau ada rasa keakuan diri tu. Dia buat begitu, dia dapat begitu daripada Allah. Maka dia dilindungi oleh orang yang waliman khafa maqama rabbih, orang yang betul-betul maqam dia tadi dia takut betul-betul kepada Allah. Apa takutnya tadi? Dia tak mau ada rasa keakuan diri. Dia rasakan Allah je yang ada. Tak ada dua pun. Takut dia nak rasa ada keakuan diri. Allah anugerahkan dua kenikmatan. Di dunia dia dapat rasa kemanisan dengan Allah. Di akhirat pun dia akan bersama dengan kenikmatan. Keasyikan dengan Allah. Dia carilah. Masing-masing kita pasti akan diuji oleh Allah. Sedikit rasa minal khaufi wal sedikit. Adakah kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Allah nak lihat. Kalau betul-betul orang yang sabar, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku tak ada apa pun. Pun aku hidup ni daripada Allah dan nanti pun kembali tetap kepada Allah dan aku tak pernah ada pun, yang ada hanya cerita di. Jadi tak ada yang kita nak takutkan kepada makhluk Allah. Yang kita hanya takut tak kembali kita kepada Allah, merasa ada keakuan diri. Jadi itulah sebenarnya yang kita nak pegang dalam kehidupan kita. Ketakutan yang nombor satu adalah jangan lagi kita nak merasa ada keakuan diri. Takutlah kita. Ada keakuan diri, takut. Ya Allah, aku ni tak ada. Tadi dah mula rasa ada. Muka kita cemas nak dapatkan macam penduduk kafir tu punya. Takut nak rasa ada keakuan diri. Seperti nampak hantu. Mengerikan. Takutnya kita. Macam mana lagi? Macam mana kita nak olahkan lagi? Supaya kita boleh jaga betul-betul. Diri kita jangan sampai ada keakuan diri. Sama-sama kita duduk di dalam maqam tu tadi. Di situ baru kita rasa akan benar-benar kita sebut nama Allah akan terasa. Baru kita akan rasa keasyikan dengan Allah. Baru kita sebut nama Allah tadi bergetar hati kita. Barulah kita sentiasa dalam solat, di luar solat, khusyuk kita kepada Allah. Khusyuk kita kepada Allah. Apa pun kita nampak, semua kita nampak Allah dahulu. Kita rasakan tak ada keakuan diri tu. Khusyuklah kita. Ya Allah. Jadi ini manusia yang akhir zaman yang Allah SWT kata, Rasulullah kata ada nanti. Manusia yang begitu. Yang dia punya cahaya macam seperti cahaya Nabi. Kita mudah-mudahan kita terpilih oleh Allah SWT. Yang hadir ni, yang dengar YouTube dapat makam. Kita harapkan semua dapat duduk di makam tu. Bahagia. Tak ada tempat yang lebih bahagia lagi melainkan kita duduk makam takut ada merasa keakuan diri. Yang ada hanya keesaan Allah dan cukup Allah itu mengesakan dirinya sendiri. Tak ada lagi. Wa ma ramaita iz ramaita walakinna Allah. Tak ada lagi engkau dah. Aku. Jadi kita dah tak ingat batang tubuh kita, kita tak ingat nyawa kita, yang kita ingat dia aje. Dia aje menyusun hidup kita.
Mainkan dalam kehidupan kita, itulah sebenarnya ahsanu amalah. 24 jam kita mainkan. Ada yang nak rasa keakuan diri, kita cepat pancung la ilaha illallah, aku tak ada lah. Mengapa aku nak ingat? Lawan. Lama-lama kita akan menemui kemanisan demi kemanisan hidup. Bukan upah yang kita nampak, tetapi kehidupan dengan yang bagi upah tu tadi, iaitu dia Allah tu tadi. Dah kita tenggelam dalam kebakaan Allah, dari tangan kekuasaan Allah Subhanahu Taala. Saya rasa cukup sampai situ dulu. Kita buka untuk perkongsian yang telah kita dapati dalam kehidupan kita. Kita berkongsi dengan semua pendengar-pendengar YouTube kita, insya-Allah. Insya-Allah. Mesin. Rabbil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma liwalid wattaqullah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita muliakan pada malam ini, malam yang bahagia ini, malam yang amat bahagia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dapat kita mengertikan di atas pencapaian kepada Syekh kita tadi ialah takut kepada Allah SWT. Dan telah saya sebut tadi satu ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma lighadin wattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah olehmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kamu ingat, hendaklah kamu teliti, hendaklah kamu tengok apa yang kamu perbuatkan pada hari ini untuk hari besok. Maka Allah Subhanahu wa taala jawab sekali lagi, wattaqullah, hendaklah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna orang yang sebenar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ayat tadi, maknanya tiap-tiap perbuatan dia tadi, dia akan teliti, dia akan tengok, sebenar-benar tengok di dalam hidup dia apa yang dia buat itu, adakah itu satu faedah untuk hari besok atau tidak. Maka kita orang yang beriman, hendaklah kita berhatikan kepada diri kita sendiri, termasuk diri saya sendiri, apa yang kita melakukan di atas dunia pada hari ini, adakah tujuan kita untuk hari besok. Maka kalau tidak ada tujuan pada hari besok, maka hendaklah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala banyak-banyak, supaya kita kembali kepada perbuatan kita tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kita sekali-kali merasakan yang kata tadi, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala tadi, itulah yang dimaksudkan kepada Syekh kita tadi, ialah orang yang merasakan diri itulah orang yang dapat siksa daripada hari akhirat nanti. Mana kita hidup di atas dunia ni, mana kita jangan merasakan diri kita merasakan semua itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Mana kita pencapaian daripada saya sikit sebanyak tadi, ambillah pengertian di atas diri kita, dan ambillah iktibar di atas diri kita, apa kita yang perbuatkan pada hari ini, apakah untuk tujuan kita pada hari besok. Fian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi, warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah taala
mempertemukan kita pada malam yang berbahagia ini dalam satu majlis yang mana majlis ini ni penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi dalam kita pelajari ilmu kena diri kena Allah Subhanahu wa taala ini, alhamdulillah, moga-moga pencapaian kita adalah bahagia kita dapat, dunia lagi kita dapat kebahagiaan dan ketenangan apabila kita bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya kita dapat bahagia di dunia ni, secara tidak langsung di alam kubur bahagia, dan seterusnya di alam-alam lain pun kita akan dapat bahagia, insya-Allah. Jadi itu sahaja kot. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-mukasyafa ghaibul fuqara ila siratal mustaqim, ila siratal mustaqim, ila siratal mustaqim, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bersyukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapatlah kita bersama-sama menghadirkan diri dalam majlis Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Taala sendiri yang memperjalankan hamba-Nya, kita ni diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama berkumpul di sini disebabkan apa? Disebabkan rahmat Dia. Disebabkan apa? 4,000 tahun dulu dah tertulis dah dekat Lauh Mahfuz tu, masa kita alam roh tu. Hari ini terzahir, alhamdulillah. Jadi tak lain kita nak ceritakan malam ni, ceritakan tentang Allah Subhanahu wa taala, ceritakan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, ceritakan bahawa mengenal diri kita ini iaitu menafikan keakuan diri kita ni. Keakuan diri kita ni masih berlega. Kita ni hari-hari kita nak menafikan keakuan diri kita, yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah saya bersyukur atas sebab rahmat Dia berlaku pada semalam pada waktu maghrib. Bukan saya berkendak, tapi Allah Ta'ala yang berkendak, iaitu menerusi isteri saya sendiri. Saya nak cakap dengan kaum-kaum, dengan wanita, mohon kaum wanita dengar untuk sama-sama kita amaliahkan dalam kehidupan harian kita. Ini amat penting. Sebab sebelum ni ada talk saya rasa di Perlis, ada kaum wanita yang memberi talk tentang kenal diri kenal Allah ni, bahawasanya isteri yang membawa kehidupan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala ni amat-amat penting. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan Isra dan Mi'raj mengatakan bahawa, saya pendekkan, mengatakan bahawa kaum wanita, orang yang paling umatku yang paling ramai di neraka adalah kaum wanita. Betapa sedihnya saya dengar hadis tu. Betapa sedihnya kita dengar Rasulullah SAW berkata tentang kaitan tentang penceritaan tu, yang mana dia nampak sendiri. Jadi isteri saya mengatakan pada hari tu bahawasanya keadaan wanita sekarang dah tenat, amat tenat. Saya ambil apa yang dia cakap. Saya tak kira apa pun, tapi alhamdulillah bila dia dengar benda ni, talk ni, kita sama-sama dia sama-sama dengar, saya pun sama-sama dengar. Tapi bila dia dapat sami'na wa ata'na, dia sendiri automatik dia jumpa saya. Jom kita pergi ke rumah adik dia ada adik kembar dia, semalam bercakap tentang kita talk secara tertutup lah. Saya tak buka video pun, kan. Jadi benda tu saya cakap untuk nasihat sama-sama, kan. Lepas ni mungkin tak jumpa saya lagi, saya cakap mungkin saya tak ada lagi ke, kan. Saya cakap gitu. Jadi pentingnya wanita, isteri, bawa benda ni, sokong para suami yang ada kat sini, insya-Allah, mudah-mudahan sokong dia orang. Jadi saya, bila isteri saya sokong saya lagi bersemangat ke arah nak mengajak orang ilahun wahid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Benda ni banyak yang ditinggalkan. Kita yang tinggalkan sendiri sebenarnya, berkehidupan tauhid, berkehidupan dengan Allah Subhanahu wa taala ni, kita yang tinggalkan sebenarnya. Saya nak cakap saya sendirilah. Jadi saya pernah cakap sebelum ni, kita nak ceritakan tentang tauhid, kita nak ceritakan tentang Allah Subhanahu wa taala, rasa pelik hari ni. Rasa pelik hari ni. Kenapa? Racun apa yang telah dimasukkan dalam diri kita ni sebenarnya? Kan? Jadi itulah tak lain.
kembalilah cepat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali, Allah Taala kata, kembali pada Allah Taala supaya supaya apa? Diberi Allah Subhanahu Wa Taala la ilaha illallahu hizni. Jadi saya nak kaitkan pada malam ni berkaitan dengan yang dikatakan kaitan yang ustaz kata perkatakan tadi, iaitu dalam hadis kursi menyatakan asas tauhid, iaitu sekiranya engkau datang kepada aku membawa amalan, engkau akan dihisap satu-satu. Amalan apa yang kita bawa sebenarnya? Itulah kaitan yang ustaz beritahu tadi. Dan sebelum-sebelumnya kaitan dia amalan apa? Amalan tu jangan bersandarkan kepada kita yang buat. Jadi menafikan keakuan diri kita, itu yang pertama tadi tu. Jadi yang keduanya, sekiranya engkau datang kepada aku membawa ilmu, engkau akan dipertanggungjawabkan. Banyak mana ilmu kita sebenarnya? Kan, banyak mana ilmu kita ni? Kalau kita tak menafikan keakuan diri kita, tak bawa wadah tu mengesahkan Allah, macam mana keadaan? Saya cakap dengan adik ipar saya pagi tadi. Dia ambil bidang apa nama kejuruteraan, kan? Saya cakap dengan dia, bagus ilmu tu, saya cakap. Bagus ilmu tu. Tapi bawalah wadah mengesahkan Allah, itu lagi bagus, saya cakap. Saya bagi dia semangat, kan? Itulah yang sebenarnya saya sebenarnya tak pernah cakap pun dengan adik-beradik saya, adik-beradik ipar saya, tak pernah cakap pun. Tapi hari ini Allah Taala buka, alhamdulillah, untuk mengajakkan sama-sama kita mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah sebenarnya, itulah kerja yang paling seronok bagi saya. Dulu saya tak dapat keseronokan macam ni. Tapi hari ni saya seronok, kan? Maknanya sesuatu ketenangan yang Allah Ta'ala bagi, walaupun saya dihentam banyak kali. Hentam tu maknanya dalam diri saya lah, kan? Bila diri kita ni kita kenali, kan? Kita nak mengenali diri, kita akan nampak yang luar tu masuk. Yang luar tu masuk keakuan diri kita lah. Itu betul, dia telisik betul-betul. Ini diri aku ni sebenarnya. Saya yang masuk dalam diri saya lah. Macam-macam benda-benda yang tak baik masuk akal fikiran saya, kan? Sampai saya sakit kepala lah 2-3 hari jugalah, kan? Dihentam saya, dia terajang saya, ibarat gitulah. Dia terajang saya, dia pukul saya berbanyak-banyak, berbetalion-betalion. Ini sebenarnya perjalanan rohani lah, dalam diri saya. Jadi saya bertahan dengan keadaan yang ustaz cakap tadi tu. Skill dia apa dia? Sentiasa duduk dengan Allah lah, mengesahkan, menafikan keakuan diri kita, banyak menafikan. Tapi kalau ustaz cakap tadi, kalau kita tak terima ujian tu, macam mana kita nak meningkat? Kalau mana manusia yang belum terima ujian, dia masih lagi macam saya lah, melihat kepada dalam diri saya, wa fi anfusikum afala tubsirun. Jadi sama-sama kita para isteri, para wanita yang mana sekarang, semalam pun saya cerita pasal TikTok, kan? Siapa yang ada TikTok tu berhenti lah, kan? Tapi saya rasa bukan dalam rumah ni kot, mungkin di luar sana kot, mungkin di alam lain kot. Dalam rumah ni tak ada kot, insya-Allah, mudah-mudahan. Tapi kalau ada, berhentilah, sebab benda tu adalah satu senjata yang boleh melalaikan kita, melekakan kita, kan? Itu TikTok je, kan? Tu banyak lagi. Kalau ada yang dengar ni, kan, kalau kata nak kecam saya ke apa, terpulang. Saya tak heran pun. Tapi inilah yang dikatakan supaya kita sentiasa berhati-hati dengan handphone tu lah. Kalau handphone lah, kan, padahal handphone tu boleh mengarah kepada mengesahkan Allah. Macam ni, kan, kita nak ajak ke orang mengesahkan Allah. Itu salah satu benda yang kebaikan. Jadi saya harap kawal anak kita, kawal isteri kita. Kalau Rasulullah SAW cakap, ikat isteri kamu di rumah, apa dia? Inilah senjata-senjata dia. Jadi gunakan handphone sebaik-baiknya, gunakan gunakan yang dikatakan masa yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni, supaya kita sentiasa mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pun sama-sama, bukan saya kata saya ni cakap, saya tak ni, kan. Jadi sama-sama kita mengajakkan kita kepada mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cukup sekadar ini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billahil azim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Cerita kita pengalaman
Sini saya ingin menyatakan apa tujuan hidup kita di dunia ini. Tujuan nombor satu kita, Allah Ta'ala hantar ke dunia ini untuk mengesahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagaimana kita nak mengesahkan Allah Ta'ala dengan tiada sifat kedirian. Di situ bila kita tiada sifat kedirian, sebenarnya dialah yang mengesahkan dirinya sendiri. Kita tak ada apa-apa pun. Di situ kita rasalah kemanisan dengan berkehidupan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekian, terima kasih. Macam mana? Ala kita duduk ni, langit pertama ni, ibarat bumi kita ni ibarat macam cincin, dia berada di tengah-tengah pada pasir. Cuba kita gambar ke macam mana baru bumi kita. Nak? Lepas tu langit kedua pula. Macam apa? Cincin di tengah pada pasir. Sampailah ke peringkat arasi. Jadi malaikat hok pergi apa? Tanggung arasi tu lapis malaikat dah. Bayangkanlah kebesaran Allah Ta'ala dia. Macam mana tahu dia nak bayangkan tak. Jadi tak kau gerung kita. Sekian saja. Lain lah. Bagi muslimat tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma nak cerita sikit mungkin kosi lah. Hak boleh malam ni pengisian, hak boleh malam baru ni dengan malam ni sekali. Diperkukuhkan malam ni. Cuma kalau tak betul tu betul lah. Cuma malam dari segi isu ketakutan. Jadi sebenarnya dari segi bila kita sebut kata takut, kita faham dengan kata takut. Memang kita takut. Jadi takut dengar tu takut jadi gerung. Istilah gerung. Tapi dalam pengisian untuk malam ni ketakutan itu sebagai nikmat sebenarnya. Mana kita faham ketakutan yang kita dapat ni dalam nikmat. Dalam nikmat ni walaupun kita takut, nikmat takut tu mana masing-masing bukan ya dikendaki tapi digeruni dalam keadaan ibarat kata boleh katakan bersyukur. Mana benda yang dikendaki tapi kalau bolehnya kita nak elok supaya benda tu tidak jadi takut. Hakikatnya benda tu takut. Jadi payah nak oyak ni cerita. Nak supaya betul tak? Jadi benda tu, takut ni benda ni yalah bila kita faham dengan diri kita dan hala tuju mana kita nak jatuh, itulah istilah takut. Bukan setakat lalu ni kita faham bila sebut takut dengan lembaga dengan apa. Ya sebenarnya bila kita takut sini orang lain tak takut. Orang kata lembaga, kata jin ke apa, jadi tak takut dah sebenarnya. Tak ada istilah takut. Orang takut hakikat sebenarnya takut ni mana kita nak jatuh. Mana takut dengan azab, takut kerana kita ni kecil, dia tu besar, dia tu Allah lah maksudnya. Gitu. Jadi itulah pengisian yang dapat baru ni, kesimpulan baru ni dengan malam ni. Itulah. Jadi itu saja untuk malam ni. Terima kasih. Ada. Muslimat tak ada Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Taala. Kita dah nak penghujung dalam majlis kita ni, insya-Allah. Alhamdulillah. Apa yang diucapkan oleh teman-teman kita, Yasin, Haji Zaidi, Ustaz Yus, Saya Latif, semua apa yang diucapkan tadi semua daripada khatir Rabbani. Semua yang diucap tu betul-betul daripada lintasan Allah. Dan juga kalimat-kalimat yang keluar tu kalimat kudus, kalimat yang suci, yang keluar bukan untuk keakuan diri, tetapi teman-teman kita kata tadi untuk mengajak sama-sama kita mengesahkan Allah seperti mana Allah cukup sempurna mengesahkan dirinya sendiri. Dan kalimat-kalimat tu adalah kalimat-kalimat yang Rabbi, kalimat daripada ketuhanan. Alhamdulillah. Jadi
saya tak nak tambah banyak-banyak, cuma malam minggu siapa yang tahu cerita di KL apa yang terjadi? Ha? Apa? Ponik bagus. Itu. Ha? Wanita UMNO. Ha, Wanita UMNO joget. konsep joget-joget tu menjelang kemerdekaan. Jadi saya nak bagi tahunya, bukan saya nak menghina, bukan. Tapi itulah cerita Allah. Allah cerita tu supaya terjadi satu orang penyanyi yang daripada negara luar lah. Mana penyanyi ni memang dijemput khas. Kerana apa? Penyanyi ni dia punya penyokong 10 yang terhandal menyokong LGBT. Apa itu LGBT tu? Lesbian. Maknanya dia menyokong kahwin lelaki-lelaki apa buat maksiat yang besar betul. Jadi penyanyi ni perempuan. Apa nama saya pun tak tahu dah nama. Ali apa nama dia? Pok ni tahu betul bagus. Jadi yang hadir tu ini untuk menyokong LGBT. Maknanya kalau kita hadir, maknanya kita dah menyokong lah LGBT. Pasal dia 10 orang yang terkuat di dunia yang menyokong kuat LGBT. Mana dia turun ke Malaysia ni, KL, Ali ke apa nama dia tadi, yang menunggunya tadi 25,000 orang. Bukan jumlah yang sikit tu, 25,000 orang yang datang bayar tiket. Belum lagi yang dengar apa dalam YouTube ke yang suka-suka. Itu yang datang tu. Kegembiraan kita bayangkan. Orang kita kebanyakannya. Demi untuk nak menyambut kemerdekaan. Apa benda saya pun tak faham. Macam tu pula cara dia pula. Inilah negara Islam. Tu kan. Tak kena betul lah. Jadi ini yang saya nak bagi tahu, bahawa cuba kita renungkan. Maknanya 25,000 orang tu, kita ni bercerita untuk kebaikan pun boleh dikata sesat. Yang tentu-tentu sesat tu tadi menyokong pula 25 tanpa ada yang apa. Saya tak nak salahkan siapa-siapa, menteri ke, menteri agama ke, fikirlah sendiri. Mengapa mudah sangat orang ahli agama kau cop sesat, kau selidik habis-habis. Yang ni dah terang-terang dah 25 orang tu, 1,000 orang yang datang, semua sesatnya. Sesat LGBT kan. Jadi renung-renungkanlah. Saya tak nak salahkan sama mana-mana pihak. Cuba kita, Allah dah perlihatkan cerita tu. Beruntung orang yang ambil pelajaran. Jadi ambillah pelajaran. 25,000 orang muda-muda sesat semuanya. Siapa yang bawa? Semua seorang tu yang datang. Bayangkan, sanggup beli itu. Itu belum yang lain-lain dengar lagi. Yang dalam YouTube apa semua. Itu yang datang aja tu. Saya tak tahu yang datang tu Mbak. Kuncu-kuncu. Orang-orang kuat-kuat di belakang dia mungkin ada 100 orang, 200 orang lagi. Aduh, dia punya master Dajjal mari kat. Itu baru kuncu-kuncu dia. Cakap, siapa yang dia tarik selalunya? Itu kata Syekh Latif, tak lain wanita yang lebih ramai. Wanita kalau tempat keramaian ramai suka. Memang itu dah dibagi tahu oleh Nabi Muhammad SAW. Dia nampak di Isra Mi'raj, dia nampak. Betul tak? Jadi kita ni bersyukur kepada Allah. Masih lagi kita boleh jaga anak-anak perempuan kita. Alhamdulillah, Allah lindungi lagi. Dengan sebab kita, Allah Ta'ala izinkan kita duduk dalam majlis ni, Allah bentengi bukan diri kita, isteri kita, suami kita, anak-anak kita, cucu cicit kita. Kalau boleh seluruh tanah air kita nak kita lindungi, jangan masuk lagi benda-benda batil ni macam ni. Ya. Berapa ribu satu hari dah. Mana benda-benda batil ni tadi masuk tadi. Belum iblisnya tadi punya tiupan, belitan iblis. Ni baru dia punya peringkat. Sebab
Dajjal ni, guru kepada Dajjal ni adalah iblis. Tu belum iblisnya turun. Jadi kalau iblisnya turun, lebih ganap lagi. Tapi saya nak bagi tahu, itu semua kita tak perlu gerun. Sebab kita dah belajar kenal diri, kenal Allah. Allah bagi tahu yang lebih berat, lebih gerun, lebih kita takut adalah keakuan diri. Ingat tu. Keakuan diri. Jadi dia datang 20,000 ke 25 orang dari 1,000, kita jangan pandang ramainya batalion batil. Tapi cara kita nak menghadapi mereka itu bukan cara berperang. Cara kita nak selesai itu ada cara kita mendekati mereka dengan kasih sayang dan kita berikan mereka ini kesedaran, iaitu pentingnya buang keakuan diri. Itu je kita kalau kita cakap hadis ke firman Allah, mereka memang dah tak takut semua dah dengan ayat Allah ke apa. Tapi dengan kita kasih sayang dengan dia, kita rangkul dia, bila dia dah sayang kita balik, baru kita bagi dia sedar dia, iaitu buang keakuan diri je. Selesailah semua. Iblis ke apa benda pun dia jadi mudah kita nak hadapi dia. Sebab jadi masalah adalah dia masih lagi tak kenal diri, tak kenal Allah. Itu. Alhamdulillah, bersyukurlah kita kepada Allah. Kita masih lagi dipilih oleh Allah untuk sama-sama diri kita dan juga kita nak ngajakkan orang mengesakan Allah. Tidak ada tugas yang lebih baik di sisi Allah melainkan inilah tu. Wa man ahsana qaulam min da'ilallah. Sebaik-baik qaulan, perkataan adalah mengajak manusia dan kita sendiri mengajak kepada da'ilallah. Kenal kepada Allah, kembalikan kepada Allah balik, insya-Allah. Saya rasa cukup situ dulu. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan kesilapan dalam menyampaikan ada keakuan diri. Wa afu minkum. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allah. Sallu ala Nabi.